Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Yang dihormati Tuan Pengurusi Majlis, barisan hakim yang adil lagi bijaksana, guru-guru serta hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Ucapan bismillah pembuka bicara, selawat dan salam Nabi junjungan. Ashabul Kahfi tajuk cerita, kekuasaan Allah jadi renungan. Rakan-rakan sekalian, pada zaman dahulu di negeri Rom ada seorang raja yang zalim bernama Raja Daqyanus. Raja tersebut mendustakan ajaran Nabi Musa AS dan memerintahkan rakyatnya supaya murtad dan menyembah berhala. Rakyat takut dengan ancaman dan siksaan daripada raja yang zalim. Namun, ada 7 pemuda yang tidak mahu tunduk dengan ancaman raja itu, dan mereka tetap teguh mempertahankan akidah mereka walaupun menyedari bahawa nyawa dan diri mereka akan terancam. Lihatlah kawan-kawan, walaupun masih muda, tetapi mereka mempunyai keberanian yang sangat tinggi untuk mempertahankan akidah mereka. Justru itu, setiap umat Islam mestilah mempunyai pegangan agama yang kukuh supaya kita tidak terlalu mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat seperti Syiah, Tuhan Harun dan sebagainya. Pelbagai cadangan telah dikemukakan, namun tiada satu yang disepakatkan. Akhirnya 7 pemuda mengambil keputusan melarikan diri, akidah dipertahankan. Kisah ini ada disebut di dalam Al-Quran firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Maksudnya, ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Justru itu, contohilah pemuda bertakwa ini dengan menjauhi amalan mungkar dan peliharalah maruah diri kita. Kawan-kawan nak tahu apa seterusnya? 7 pemuda tersebut lari ke pedalaman di kawasan pegunungan bernama Nikhayus. Di situ terdapat sebuah gua dan di situlah mereka bersembunyi dan berselindung. Mereka telah diikori seekor anjing yang bernama Kitmir. Pada mulanya, mereka cuba mengusir anjing tersebut. Namun, anjing itu tidak mahu berganjak, bahkan tetap mengekori mereka. Di dalam gua tersebut, mereka diberikan ketenangan dan ketenteraman oleh Allah. Allah telah menutup telinga mereka daripada segala kebisingan. Dengan kuasa Allah, mereka ditidurkan dengan nyenyak selama 309 tahun lamanya. Setelah mereka tertidur selama 309 tahun, sampailah tempoh yang ditetapkan Allah, mereka dibangunkan. Ketika mereka bangun, mereka sendiri tidak menyadari bahawa mereka tidur dengan jangka masa yang amat lama.
Ashabul Kahfi sebaik saja mereka terjaga dari tidur. Ya rakan-rakan, tentulah perut mereka terasa sangat lapar. Mereka memutuskan untuk mengirim seorang daripada mereka ke bandar untuk membeli makanan. Pemuda itu memasuki kota. Setibanya di sebuah pasar, ia bertanya kepada seorang penjaja roti. "Hai tukang roti, apakah nama kota kalian ini?" "Abhius," sahut penjual roti itu. "Siapakah nama raja kalian?" tanya pemuda lagi. "Abdul Rahman," jawab penjual roti. Lalu pemuda itu berkata, "Ambillah wang ini dan berilah makanan kepadaku." Melihat wang itu, penjual roti berasa keheranan kerana wang itu adalah wang zaman lampau yang ukurannya lebih besar dan lebih berat. Peristiwa ini mengejutkan penjual roti. Lalu dia memberitahu kepada penduduk kota agar hal ini disampaikan kepada raja kerana mereka dituduh menjumpai harta karun. Kawan-kawan sekalian, pemuda itu dibawa menghadap raja. Raja pada masa itu adalah seorang yang bijak dan bersikap adil. Lalu diceritakan segala yang berlaku. Setelah mendengar kisahnya, raja dan orang-orangnya berangkat ke gua Ashabul Kahfi demi melihat kebenaran para penghuni gua yang beriman itu. Setelah berpuas hati, baginda pun meninggalkan Ashabul Kahfi. Sepeninggalan raja, sedang mereka duduk berehat dan pada ketika itulah Allah mematikan mereka. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati dan hanya Allah yang kekal abadi. Begitulah kawan-kawan kisah Ashabul Kahfi yang penuh dengan keajaiban dan banyak pengajaran yang dapat kita ambil sebagai panduan kita bersama. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, salah silap harap maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.